Assalamualaikum Doktor, nama saya Muhammad Hairi Mazlan bernombor matrik S181761. Hari ini saya akan membentangkan laporan projek saya. Laporan projek saya bertajuk Projek Prototype Baju Kurung Wanita. Di dalam laporan projek ini, kita akan fokus kepada dua perkara iaitu pengurusan skop projek dan pengurusan jadual projek. Bagi pengurusan skop projek, kita akan kumpulkan keperluan yang ada untuk menghasilkan projek. So, saya mengambil keperluan ini daripada dua orang iaitu selebriti dan pengeluar. Bagi selebriti, saya mengambil reka bentuk prototipe, warna, corak dan bahan hiasan yang perlu digunakan dalam menghasilkan projek ini. Dan bagi pengeluar pula, saya mengambil kain dan bahan hiasan yang perlu digunakan. Dan saya juga mengambil tahu pengeluar mana yang menjual kain yang diperlukan bagi menghasilkan projek ini. Seterusnya, kita akan tentukan skop bagi projek ini. So, objektif projek adalah untuk menghasilkan prototipe baju kurung dalam masa 3 bulan sebelum 30 Mac 2021. Dan seterusnya adalah deliverables bagi projek ini adalah mereka bentuk, belian dan penghasilan. Dan milestone yang ada dalam projek ini adalah projek mula dan projek tamat. Seterusnya, kita akan menghasilkan WBS di mana prototipe baju kurung adalah satu benda yang kita nak capai pada akhir projek. Dan bagi menghasilkan prototipe ini dipecah kepada 3 bahagian iaitu mereka bentuk, belian dan penghasilan. Bagi mereka bentuk terpecah kepada 2 iaitu melukis dan mengukur. Bagi belian terpecah kepada 2 juga iaitu kain dan hiasan. Dan penghasilan terpecah kepada 3 iaitu memotong, menjahit dan menghias. Dan seterusnya kita akan fokus kepada pengurusan jadual projek. Di dalam pengurusan jadual projek, kita akan menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang diperlukan bagi menghasilkan projek. So, bagi melukis terdapat 4 aktiviti yang diperlukan iaitu kenal pasti reka bentuk baju, membincang dengan selebriti, melakar lukisan baju dan menyemak semula lukisan. Bagi proses mengukur pula, terdapat 5 aktiviti yang diperlukan iaitu kenal pasti ukuran yang perlu diambil, berjumpa dengan selebriti, mengukur saiz badan, catat ukuran yang diambil dan menyemak semula ukuran. Seterusnya, bagi proses kain terdapat 5 aktiviti yang diperlukan iaitu berbincang dengan selebriti, kenal pasti kain dan warna kain, pilih kain dan warna yang sesuai, kenal pasti pembekal kain, membeli kain daripada pembekal. Seterusnya adalah hiasan. Hiasan juga mempunyai 5 aktiviti di bawahnya iaitu berbincang dengan selebriti, kenal pasti hiasan dan yang sesuai, pilih hiasan yang sesuai, kenal pasti pembekal hiasan, membeli hiasan daripada pembekal. Bagi proses memotong, terdapat 5 aktiviti yang diperlukan iaitu kenal pasti bahagian yang perlu dipotong, menyediakan alatan memotong, tanda bahagian yang perlu dipotong, memotong kain ikut ukuran dan menyemak semula. Seterusnya adalah menjahit. Terdapat 6 aktiviti yang diperlukan iaitu kenal pasti kain yang diperlukan, kenal pasti bahagian yang perlu dijahit, menyediakan alat menjahit, tanda bahagian yang perlu dijahit, menjahit kain dan yang terakhir adalah menyemak semula. Dan proses yang terakhir adalah menghias. Terdapat 7 aktiviti yang diperlukan di bawahnya iaitu kenal pasti bahan hiasan yang diperlukan, kenal pasti bahagian yang perlu dihias, menyediakan alat untuk menghias, tanda bahagian yang perlu dihias, menghias, menyemak semula dan yang terakhir adalah hantar prototipe baju yang telah siap. Seterusnya di sini kita boleh lihat jangka masa yang diperlukan bagi setiap projek dan hubungan di antara projek yang dijalankan dengan projek sebelum. Sebagai contoh, pada tugas ID yang ke-12 di mana projek ini, tugas ini akan dijalankan serentak bersama dengan tugas ID yang ke-11. Dan contoh yang kedua adalah pada tugas ID yang ke-29 di sini terdapat berlakunya lag selama 2 hari.
Dan akhir sekali, setelah kita mendapat requirement yang kita nak dan kita telah develop kita punya schedule, kita akan boleh mengisikan kita punya data di apps Project Libre dan bagi menghasilkan catagan seperti ini. Okey, seterusnya kita akan lihat lebih jelas dekat apps Project Libre ni. Name ni kita just masuk je aktiviti ataupun tugas-tugas yang diperlukan bagi menghasilkan projek ini. Dan duration ni adalah masa yang kita dah tetapkan tadi. Kita just letak je di sini. Dan bagi masa mula dan tamat, dia automatic ada setelah kita masukkan duration bagi setiap tugas ni. Dan seterusnya adalah predecessor. Predecessor ni merupakan aktiviti sebelum aktiviti tu dimulakan. Sebagai contoh, pada tugas ID yang kelima dihasilkan setelah tugas ID yang keempat ni telah siap. So di sini kita boleh tengok. Di sini dia menggunakan finish to start. Tapi bagi tugas ID yang ke-12 di sini, kita dapat lihat tugas ID ni bermula pada aktiviti 11 iaitu start to start. Dan di sini nampak, kita boleh nampak di sini aktiviti 12 ini bermula sama dengan aktiviti yang ke-11. Setelah kita masukkan kita punya data, kita akan dapat catagan seperti begini. Seperti ini. Dan projek ini tamat pada 27 Mac 2021. Sekian, terima kasih.